Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kami akan mengajar berkaitan pelajaran ke-12 yang bertajuk Ulum Al-Quran dan Kepentingannya berdasarkan buku teks pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah tingkatan 4. Pengertian ulumul Quran terbahagi kepada dua, iaitu dari segi bahasa dan juga istilah. Dari segi bahasa, ulum ialah kata jamak daripada kalimah ilmu yang bererti pengetahuan dan kefahaman. Al-Quran pula asal kalimah qara'a yang bererti bacaan. Dari segi istilah, ulum Al-Quran adalah suatu ilmu yang membahaskan tentang Al-Quran dari segi penurunan, penyusunan, pengumpulan, penulisan, bacaan tafsir, ijaz, nasah dan mansukh dan perkara-perkara yang berkaitan dengan Al-Quran. Sejarah perkembangan dan pembukuan ulum Al-Quran. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ulum Al-Quran belum lagi dibukukan. Baginda menyampaikan dan menerangkan Al-Quran secara jelas dan cermat kepada para sahabat agar mudah difahami, diterima dan dihafaz. Rasulullah tidak mengizinkan para sahabat menulis sesuatu dari baginda selain Al-Quran kerana dikhawatiri akan bercampur dengan yang lain. Seterusnya, para sahabat tidak menulis apa yang mereka fahami daripada Al-Quran, tetapi masih meneruskan usaha gigih dalam menyebarkan Al-Quran dan ilmu Al-Quran secara talaki dan musyafahah. Ilmu talaki dan musyafahah iaitu belajar bersemuka atau berhadapan dengan guru, di mana belajar dari mulut ke mulut, belajar memerhatikan gerak bibir guru untuk mendapatkan sebutan makhraj yang betul. Pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, Al-Quran dikumpulkan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada zaman pemerintahan Khalifah Osman bin Affan, keadaan memaksa beliau untuk menyatupadukan umat Islam pada satu mushaf, iaitu Mushaf Al-Imam. Penulisan Mushaf Al-Imam ini dinamakan Resam Usmani dan ini dianggap sebagai permulaan alam resam Al-Quran. Beliau mengarahkan supaya salinan-salinan mushaf ini dihantar ke beberapa negeri dan mushaf-mushaf lain hendaklah dibakar. Pada zaman pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau telah memerintahkan Abu Al-Aswad Ad-Dauli untuk meletakkan kaedah-kaedah nahwu sebagai satu langkah untuk mengawal perkembangan bahasa, juga untuk menjaga Al-Quran supaya ia tetap murni dan tidak terdedah kepada penyelewengan. Hal ini dianggap sebagai permulaan kepada ilmu nahwu dan ilmu i'rab Al-Quran. Tokoh-tokoh sahabat yang terlibat dalam ilmu ulum Al-Quran ialah Khulafa' Ar-Rasyidin, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Zaid ibn Sabit, Abu Musa al-Ash'ari dan Abdullah ibn Zubair. Seterusnya, pada zaman Bani Umayyah pula, para sahabat terkemuka dan tabi'in menyebarkan ulum Al-Quran dengan cara talaki dan musyafahah. Usaha ini dianggap sebagai persediaan kepada penyusunan ulum Quran. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam karangan tabi'in dianggap sebagai pengasas ilmu tafsir, asbabun nuzul, nasah dan mansukh dan gharib Al-Quran. Pada zaman Bani Abbasiyah pula, zaman ini dikenali dengan zaman pembukuan ulum Quran kerana telah muncul pelbagai buku dalam bidang ini. Penulisan pertama dalam bidang ulum Quran dikenali sebagai bidang tafsir, dianggap sebagai ibu ulum Quran. Buku-buku tafsir dihimpun dari kata sahabat dan para tabi'in. Pada zaman Bani Abbasiyah ini, bermula dari kurun kedua hingga sekarang, lahir banyak buku-buku yang mentafsir semua ayat Al-Quran, ayat-ayat hukum dan seumpamanya. Seterusnya, bidang kajian ilmu Al-Quran. Bidang kajian ulum Al-Quran ini terbahagi kepada 6 bahagian. Yang pertama, bidang qiraat.
Bidang qiraat ini membawa maksud membicarakan tentang cara menyebut kalimah Al-Quran serta kepelbagaian dan perubahan yang berlaku dengan disandarkan kepada periwayatannya. Tokoh bagi bidang qiraat ini ialah Abu Ubaidul Qasim bin Salam rahimahullah. Beliau telah wafat pada tahun 224 Hijrah. Yang kedua, bidang dalam ulum Al-Quran ialah bidang asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini membawa maksud sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Tokoh bagi bidang ini ialah Ali Al-Madini rahimahullah. Beliau telah wafat pada tahun 234 Hijrah. Yang ketiga, bidang Fadail Quran. Bidang Fadail Quran ini membawa maksud membincangkan tentang kelebihan dan keistimewaan Al-Quran. Tokoh bagi bidang ini ialah Ismail bin Umar bin Kasir rahimahullah. Beliau telah wafat pada tahun 774 Hijrah. Yang keempat, bidang ulum Al-Quran ialah tafsir dan takwil. Tafsir telah membawa maksud memahami kitab Allah Subhanahu Wa Taala serta menjelaskan maknanya dan mengeluarkan hukum-hukum dan pengajarannya. Manakala takwil, dia telah membawa maksud menukar atau mengalih makna sesuatu lafaz daripada maknanya yang rajah jelas kepada makna yang marjuh tidak jelas disebabkan terdapat dalil yang menyokongnya. Tokoh bagi bidang ini ialah Jalaluddin Abdul Rahman As-Sayuti rahimahullah. Beliau telah wafat pada tahun 911 Hijrah. Seterusnya, bidang dalam ulum Al-Quran ini ialah bidang nasakh dan mansuh. Nasakh ialah penghapusan dalil hukum syarak dengan dalil hukum syarak yang lain. Nasakh bermawa maksud dalil syarak yang menghapus sesuatu hukum, manakala mansuh ialah hukum syarak yang telah dihapuskan. Tokoh bagi bidang ini sama seperti tokoh bidang bagi qiraat iaitu Abu Ubaidul Qasim bin Salam rahimahullah. Dan yang terakhir, bidang muhkam dan mutasyabah. Bidang ini, muhkam telah membawa maksud ayat yang maksudnya dapat diketahui dengan mudah, dan mutasyabah ialah ayat yang maksudnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tokoh yang membawa bidang ulum Al-Quran bagi muhkam dan mutasyabah ini ialah Abdul Rahman Al-Matrudi rahimahullah. Beliau telah wafat pada 1431 Hijrah. Jadi bidang kajian ulum Al-Quran yang lain ialah judul Al-Quran, nuzul Al-Quran, aqsamul Quran, majazil Quran, gharibul Quran, amthalul Quran, maki madani dan i'jazul Quran. Seterusnya, bagi kepentingan mempelajari ulum Quran ini, yang pertama dapat menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang terdapat dalam Al-Quran. Seterusnya, dapat menambahkan keyakinan kepada pengkaji Al-Quran bahawa ia merupakan sebuah kitab suci daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya ciptaan manusia. Selain itu, kepentingan ini dapat mengetahui sejarah perkembangan Al-Quran semenjak ia diturunkan hingga sekarang dengan cara penyampaiannya adalah secara mutawatir. Seterusnya, masyarakat dapat mengetahui keistimewaan ahli tafsir Al-Quran dalam melakukan pentafsiran. Akhir sekali, negara dapat melahirkan tokoh-tokoh dan pakar rujuk dalam bidang ulum Quran. Seterusnya ialah usaha-usaha dan tindakan untuk menggunakan ilmu ulum Al-Quran sebagai panduan dalam memahami kandungan Al-Quran. Untuk individu, kita boleh mengkaji dan meneliti cara ulama-ulama silam menggunakan ilmu ulum Al-Quran dalam memahami kandungan Al-Quran. Kita juga boleh mempelajari ilmu ulum Al-Quran dengan bersungguh-sungguh daripada guru-guru yang mahir dalam bidang ini. Dari segi masyarakat pula, masyarakat boleh mengadakan pengajian percuma berkaitan ilmu ulum Al-Quran di masjid-masjid dan di surau-surau yang berhampiran dengan tempat tinggal mereka.
Masyarakat juga boleh menyebarkan risalah berkaitan ilmu ulum Al-Quran dan kepentingan mempelajarinya kepada masyarakat agar semua masyarakat tidak terlepas untuk memahami lebih mendalam ilmu-ilmu Al-Quran. Bagi negara pula, negara boleh memperbanyakkan pusat pengajian yang memberi tumpuan khusus kepada pengajian ilmu ulum Al-Quran. Negara juga boleh memperbanyakkan pengajian ilmu ulum Al-Quran dalam media massa seperti televisyen dan radio. Sekian, terima kasih.